A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-sadiqin al-mu'minin al-muhtasibin alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syadza finnar. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Sidang majlis ilmi, sidang ahli majlis ilmi yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah dapat memberi nikmat kepada kita, boleh kita dapat beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita dapat ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh kita dapat kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita dengan Nabi, kita tak biasa tengok Nabi, kita tak biasa duduk sekali dengan Nabi, tak biasa makan sekali dengan Nabi, tak biasa musafir bersama dengan Nabi. Tapi kita boleh berimeh dengan apa yang Nabi royak kepada kita. Itu orang panggil sangat beruntung kita. Kita dah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ni tak dapat kita nak banding dengan apa sahaja ciptaan ataupun hak Tuhan buat semua di atas dunia ni dan juga di akhirat esok pun nak banding tak boleh sahabat. Iman kita kepada Allah boleh ikut kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, nak banding tak boleh sikit gapo saja yang Tuhan buat di atas dunia ni. Kalau kita milik segala-gala pun nak banding tak boleh, sebab harganya, mahalnya. Perkara tu yang Tuhan bagi pada kita sangat berharga, sangat bernilai, mikamak tisut. Ini kita kena beri wasa benda tu dalam hati kita. Jangan wasa kata tamada main, perih main tak. Sebab kalau kita tengok umat hadut sekali Nabi tu, hadut tidur duduk dengan Nabi,
duduk makan sekali Nabi, duduk bersaing dengan Nabi. Nah, pergi musafir dengan Nabi, pergi menega dengan Nabi. Ada yang tidak beriman dengan Allah dan tak say nak ikut Nabi, tak percaya daripada perkataan Nabi, tidak yakin di atas perkataan Nabi tu banyak. Tengok orang panggil pak saudara dia sendiri Abu Lahab, rumah dia dekat dengan Nabi ya. Pagar dia dengan pagar Nabi tu hak tular ya. Sebab dia anak saudara dengan pak saudara. Dan hak lain lagi banyak. Antara Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Talib sendiri duduk makan sekali Nabi, tidur sekali Nabi. Nah, Nabi duduk atas riba dia, pergi menega sekali Nabi, duduk tolong segala-gala Nabi. Tapi tak boleh beriman juga dengan Allah, tak boleh turut juga Nabi, tak boleh percaya juga kepada Nabi. Kalau tengok pula kita kata masa Nabi duduk Madinah dah tu pun banyak lagi puak-puak munafikin. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul ni duduk sekali dengan Nabi, dia semaya sekali Nabi, nah pergi berjihad sekali Nabi, puasa sekali Nabi. Nah, duduk hidup dia saat itu bersama bergaul dengan orang Islam, tapi hati dia tak boleh nak turut Nabi, hati dia tak boleh nak beriman dengan Allah, hati dia tak boleh yakin dengan perintah Nabi atau perkataan Nabi. Cerita Nabi royak ke dia saat ini tak percaya, dia tak percaya. Kita ni alhamdulillah dah lah. Jadi Allah SWT bagi nikmat yang paling besar kepada kita. Kalau tengok fuak-fuak orang panggil musyrikin ni, orang duduk sekali Nabi, bukan sekadar orang panggil dia boleh duduk dengan Nabi saja, tapi dia boleh tengok tingkah laku Nabi. Boleh tengok tingkah laku Nabi pun tak boleh nak percaya lagi. Nabi ni kalau nak tengok, dia seorang manusia yang tidak ada kobok prong, tak ada. Nabi ni maksum. Orang maksum ni nak cari kobok prong dia tu tak temu lah. Tak temu kesilapan dia ke, kesalahan dia ke, turut hawa nafsu dia ke. Jadi nak ayat katanya orang molek segi akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak dengan manusia, akhlak dengan makhluk-makhluk Tuhan, paling comel, paling molek sekali. Jadi setara Nabi dia tak boleh nak terima orang lain hak ada kobok perang tu, kau jauh lagi lah. Sebab tu kita ni sangat beruntung. Walau kita tak biasa tengok mukjizat Nabi dengan mata kita, kita hanya boleh dengar dengan telinga kita, hanya boleh kita nampak dengan mata hati kita, yakin yang Tuhan hantar kepada Nabi kita mukjizat tu, boleh royak benar-benar gaib dan sebagainya, itu mukjizat dah lah kan nak kira. Tapi kita tidak boleh dengar direct dengan Nabi tu, kita boleh yakin, kita boleh percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tu tengok benda banyak mukjizat hatu hawi pada Nabi kita. Nak ada tanda laktan kata Nabi ni Muhammad ni adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pesuruh Allah, wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan manusia sebagai rasul. Tengok, banyak di antara orang yang bukan Islam dapat masuk Islam. Dengan sebab-sebab orang panggil buat kajian mukjizat yang Tuhan beri pada Nabi kita Muhammad SAW, itu Quran, Al-Quranul Karim. Saya terbaca satu makalah atau orang British, orang Britania ni ataupun orang Angkrik, dia dihadiahkan oleh orang Islam sebuah Quran. Dia boleh baca
masa tu dia baca sekadar 2-3 ayat gitu ya. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, baca surah Qamar tu. Jadi dia baca, lepas tu dengan sibuk dia tu dia tinggal. Pada satu ketika ni, lama dah cerita tu, jadi nak ayat katanya dia baca cerita orang naik bulan. Nah, manut kun bonduang can ni. Lepas dia suluh dengan orang panggil gambar dia pukul gambar apa semua ni, nampak bekas belah bulan tu, bekas belah. Nah, bekas belah bulan. Mereka tengok tak, bulan ni bekas belah ni. Wasa baca temung dalam Quran. Tuhan biasa royak kata, nah bulan ni belah masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sidang musyawarah agung perhimpunan di antara atibak fok bomo, nah kanak pet, patu fok muhandis, fok orang panggil fok nak wisawak, fok darasat, nah fok lapis orang panggil yang fok fizik apa semua jenis fok ni lah musyawarah agung. Dia akak tangan depan orang ramai tu kata dia masuk Islam dengan sebab Quran, dengan sebab baca Quran. Jadi dalam Quran royak ni serupa dengan seorang nak witiasak ni naik ke bulan, dia nampak kata rong-roy ataupun bekas terbelah tu bulan tu memang ada. Sedangkan Quran ni dah royak orang panggil kepada Nabi kita 1400 tahun lebih dah. Kalau masa Nabi duduk Mekah, Tuhan kata iqtarabatis sa'ah, masa orang panggil nak kiamat ni dekat lah. Nabi kata dekat. Iqtarabat ni mana dekat, hampir sangat kedatangan hari kiamat tu. Sebelum para Nabi nak hijrah tu, Nabi royak dah. Sebab tu dalam hadis Nabi tu banyak mari Nabi kata bu'istu ana wasa'ati kahakadha, hakadha. Nabi kata dua ni jari yang Nabi tunjuk saat itu dari sababah dengan wusta tengah ni. Banyak ni ya. Dia dengan hari kiamat. Ada riwayat lain pula antum wasa'ah. Nah, kahatain. Kamu dengan orang panggil hari kiamat ni ada dua. Dekat macam ni, dekat. Iqtarabat, dekat sangat. Dekat tu berapa tahun banyak mana ni hatta kira Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dekat lah. Tidak siapa boleh tahu kata dekat setara mana kita dengan hari kiamat tu. Hak ni tak ada dia boleh royak, ni benar gaib. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Tuhan tak royak kita tak boleh tahu. Tapi nak royak tu dekat. Dekat ni bukan jauh lah. Hari kiamat bukan nak royak kita ada dia mari. Manusia tengah duduk jemur, duduk makan, duduk minum, duduk tidur, duduk mengaji, berlakunya kiamat. Ayat tu dekat. Kama dia alamat dia saat itu wan syaqqal qamar. Jadi belahnya bulan. Nabi tunjuk bulan saat itu pada masa belum hijrah tu belah bulan. Lama juga ala belah bulan, ini belah bulan. Bulan Nisa bulan belah. Pakak menyaksi belaka fok-fok musyrikin pada masa tu. Hak Nabi royak tu betul. Bulan tu belah. Fok musyrikin lah mana? Bila kata bulan tu Nabi belah bulan pasal tu Tuhan royak dalam Quran. Dia katalah mana? Wa ayyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dia fok-fok ni mereka fak kaum musyrikin, dia tengok. Jika dia tengok, mereka itu saat itu akan tengok ayatan tu, ayat dalil tanda mukjizat yang Tuhan beri pada Nabi kita saat itu. Dia paling engkar
tak terima dia. Yu'ridun, paling tak terima, engkar, participate. Dan dia katakan wa yaqulu, dan berkata mereka itu, oh tak ada apa kan hak ni sihrum mustamir. Hak ni dia kata sihir yang terus menerus balah ni semua pokok sihir tu. Pok silap mata berlaku panggil okey, silap mata tu lah, mata kita silap, tengoklah ni jadilah ni, tengoklah ni jadilah ni, tu sihir. Ni benda biasa, benda sihir. Hak bulesa nampak dua, tipu mata manusia. Nabi kata kalau lah sihir ni dia boleh buat dakpai ni ya. Tengok jadi dua, tengok jadi tiga, tengok jadi gapo tu, silap mata dia panggil sihir. Tapi hak ni seluruh dunia nampak kata bulan tu belah. Dia tak boleh jadi sihir nak duduk. Ada buat sihir sini, orang Bakok nampak, orang Malaysia nampak, dia tak boleh jadi. Nabi buat sihir di Mekah. Nah, orang Madinah nampak, orang di Yemen nampak, Yaman, orang negara di di Yaman, negara di Madinah, orang negara di Syam nampak. Zaman Nabi banyak tukar-tukar negara hidup negara negeri Arab. Orang Mekah zaman itu. Nabi kata nanti mengkelik tanya, nanti fuak-fuak Mekah, fuak-fuak Madinah ni kelik, fuak-fuak Syam ni kelik, fuak-fuak Yaman ni kelik, tanya nampak ke tak bulan belah. Kalau sihir tak pakai mata ni ya, orang jauh dia tak boleh tengok. Bila dia dapat dia orang yang kelik mari, nah orang pakat nampak belakang, kata bulan tu belah sungguh. Nak ayat kata orang tak percaya ni sikit dia sihir, dia tak ada buku lain dah. Benar pelik bagi dia ni sihir. Benar pelik. Main dengan jin dengan gapo, dia mikir macam tu sebab tak benar pelik. Dia tak pergi ke mukjizat. Sebab hati dia saat ni tu tak percaya dah Nabi. Sebab kata ayat Tuhan Nabi, bukan tu belah lain. Boh nama tu, boh nama ni belaka. Sebab hati dia tak sedah hak Nabi. Nah, ayam buat dalih itulah. Sebab tu kita jangan jadi manusia semacam tu. Nah, manusia yang tak nak percaya hak Nabi royak. Tak nak percaya pada Tuhan royak. Dalih kata kita lebih. Belah tu, belah ni, takwil dan sebagainya. Tuhan royak belah ni, dia takwil belah ni. Tu semua saat ni tak leh. Ini perangai orang jahiliyah. Nah, perangai orang musyrikin pada zaman itu. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Tu kejadian tu. Kejadiannya mendustakan hak Nabi duduk royak. Wattaba'u, dan ikut mereka itu hawa'ahum. Nah, nafsu mereka, hawa nafsu dia. Hati dia nak kuning, dia pergi kuning. Tak kira kena dengan Allah, kena dengan Nabi, salah dengan Allah, salah dengan Nabi, tak kira. Asalkan nafsu dia nak malah ni, dia bawa mengikut hawa nafsu dia. Nah, wa kullu amrin mustaqir. Jadi nak ayat katanya dia turut nafsu dia saat itu, sedang tiap-tiap perkara tu. Nah, dia telah menurut keadaan yang ditentukan. Nah oleh Allah SWT sebenarnya perkara tu Tuhan menentu siadah, tapi kerana dia saat itu sama-sama dah turut. Nah, hawa nafsu dia tu lalah mana pun dia tu, hawa nafsu dia tu tak kira. Tuhan nak menentu belah mana, nak royak belah mana, dia tak kira. Ini perangai dia antara puak-puak musyrikin. Tapi nak ayat orang saat ni, orang British saat ni, orang Britania ni, dia pergi baca ayat Allah SWT ayat ni, dia mikir, tengok kata dia biasa baca, dia klik dia baca semula pula, baca dengan cara tahqiq, dengan cara dalil. Dia belajar mengerti ayat-ayat Tuhan sebut berkenaan dengan orang panggil kata bulan belah dan sebagainya. Lalu dia mengucap dua kalimah syahadat, masuk Islam. Yang lain pada ramai-ramai dia masuk Islam dengan sebab tu, sebab baca ayat Allah SWT. Dan ayat al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran saat itu daripada Tuhan kamu, jangan kamu jadi orang ragu dan syok. Nah, ayat atasnya Tuhan royak ni, hak kita tengok nampak ataupun tengok tak nampak, semua benar-benar belaka.
Tu orang beriman. Bila terbelahnya bulan, Nabi royak kata ning ayat daripada Allah SWT, tanda kata dekat nak kiamat ni. Nya tubik dua kumpulan. Semacam Abu Bakar membenarkan kata Nabi, ayat Allah SWT, hak Nabi royak tu dia percaya daripada ayat Allah SWT. Kemudian pula satu kumpulan lagi, pak musyrikin, dia tak percaya, engkar pada tu. Tu nak tengok orang panggil Nabi lah jadi farqun bainal haqq wal batil. Nabi ni jadi orang yang dapat nak membezakan manusia, nak tafrik manusia ni daripada hak benar dan orang batil. Orang molek, orang tak molek, ahli syurga neraka, Nabi lah orang mari. Bila siapa perintah Nabi pak, kata Nabi pak, tubik dua kumpulan manusia. Ni percaya, ni tak percaya. Ni nak turut, ni tak saya turut. Ya dua tu. Sebab tu dia selalu mikir katanya, orang ni dia kata dia ni orang bukan Islam ni nak pergi percaya satu perkara, katanya bulan saat itu terbelah, bekas kena belah, dia kena pakai, dia yang kata kena pakai mezaniyah ataupun ngoperaman harta 900,000 juta dolar. Sore-sore nak naik kita tengok bulan baru boleh percaya. Kita orang beriman tak kena pakai duit sekuk. Orang ayat pak ayat kerak percaya, ayat pak ayat kerak percaya. Tu faedah orang beriman. Harga besar. Kita boleh percaya dengan tak ada orang panggil, tak ada kena duit sekuk. Boleh percaya. Tak tahu hero ayat dalam Quran. Orang putih nak percaya satu benda ni tak tahu bakal ngop ramanya mana nak pergi kaji dak tanung. Mau boleh percaya tu. Boleh belah sungguh. Bekah dia ada. Tu beza di antara kita orang Islam dengan bukan Islam. Sebab tu kita ni manusia yang sangat beruntung. Manusia sangat beruntung. Sebab kita boleh beriman kepada Allah yang kita tak biasa nampak, dan kita boleh beriman pada Rasulullah SAW dengan kita tak biasa jumpa. Sebab itulah Tuhan royak wi tambih pada kita, wi jaga pada kita, kata Qul, kata olehmu ya Muhammad, in kana abaukum, sekiranya orang panggil ibu bapa kamu, wa abnaukum, dan anak beranak kamu, anak cucu kamu, wa ikhwanukum, dan juga saudara-saudara kamu, adik-adik kamu, wa azwajukum, isteri-isteri kamu atau suami-suami kamu, wa ashiratukum, ataupun keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha, ataupun harta hak kamu duk sipai taruh, hak kamu duk saya tu, wa tijaratun, perniagaan yang taksyaw nakasadaha, yang kamu takut rugi tu, wa masakinu tardawnaha, dan juga orang panggil umur-umur yang kamu kasih dan kena suka tu. Semua lapis-lapis perkara saat ni tu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kamu rasa lebih kasih daripada Allah dan juga Rasul. Kasih kepada ibu bapa kita, bukan tak suruh kasih, suruh kasih ibu bapa, anak cucu, adik-beradik, suami atau isteri, keluarga kita, harta kita, dan perniagaan kita duk berniaga tu, umur-umur kita, bukan tak saya kasih benda ni. Tapi kalau lapis-lapis perkara ni kita kasih dia lebih daripada Allah, lebih pada Rasul, lebih daripada kita nak jalan jihad fi sabilillah, hidup kita nak khidmat perjuangan kita untuk kita hidup di jalan Tuhan, tak sewa lagi jauh pada jalan Tuhan. Kita kasih benda perkara tu lebih daripada Allah dan Rasul, dan lebih daripada perjalanan kita pada jalan Allah SWT, jihad fi sabilillah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, tunggulah kehancuran, tunggu bala daripada Allah SWT. Sama ada Tuhan tunjuk dah dunia ni ataupun Tuhan tangguh,
nak tunjuk kepada kita dalam kubur, di padang mahsyar ataupun di hari akhirat esok. Tu Tuhan kena tunjuk cerak. Kemurkaan Allah SWT, Tuhan marah. Tu kena buat hati kita. Tu kena mikir molek. Sebenarnya orang ni kena cek diri kita. Kita kasih benda tu lebih pada Nabi, Allah dan Rasul, dan jihad fisabilillah ataupun tidak. Tu kena cek diri masing-masing dah lah. Manusia lain ni jom menyapa ya. Tak boleh nak bangkap hati manusia. Nabi nak pergi bangkap hati manusia, suruh kasih pada Allah dan Rasul lebih pada dunia ni. Tak boleh nak bangkap, tak boleh Nabi. Nabi ni orang wi tazkir ya. Wi peringatan. Nabi nak pergi bangkap tak boleh, orang kasih ke dia. Kalau Nabi boleh bangkap belah tu, Nabi bangkap Abu Talib dah. Maka kawan-kawan dia dah. Tapi tak boleh. Nabi juga royak ya. Semua saat ni tu Tuhan hisab. Nabi royak belah ni, manusia buat belah mana, Tuhan juju hisab, Tuhan juju kira, Tuhan juju prakmen. Bukan Nabi orang prakmen. Nabi juju mengajar, juju royak, juju didik orang. Nabi orang faham. Nak orang pilih pandai beza di antara benar mana baik, benar jahat. Dua tu ya. Boleh orang tahu, nak lepas manusia daripada jahil. Lepas manusia daripada tak tahu. Kita tahu kata hak ni molek, hak ni tak molek. Tu kerja Nabi dan kerja orang timur saka pada Nabi, warasatul anbiya. Orang ada ilmu, orang timur saka daripada Nabi, boleh royak banyak tu ya. Boleh orang lepas daripada jahil, we tahu kata hak mana betul, mana salah, mana haram, mana halal. Adapun orang nak turut tak turut, nak pergi bangkap cicaiของมนุษย์ไม่ได้ nak pergi ikrah dia tak boleh. La ikrah fid din, nak pergi ikrah lah hati dia, nak pergi bangkap lah hati dia tak boleh. Islam suruh sebab agama Allah SWT ni bucu mana stok, tak sewi sebab agama Allah, tak sewi manusia reti hak mana betul mana jahat. Pergi situ pelaku pergi bawa pergi risalah Allah ni, bucu mana sini tak boleh wi, tak boleh wi penerangan, tak boleh royak hak mana betul mana salah, nak sini royak tak boleh. Tu berlaku pergi zaman Nabi, zaman sahabat. Sebab kewajipan orang Islam yang terima pusaka pada Nabi kena royak kat orang hak mana betul, mana tak betul. Lepas manusia daripada jahil, lepas daripada jahiliyah. Tu besar sekali. Bila orang buka bebas kata boleh sini tak ada apa, royak lagi nak royak tak apa, tak berlaku pergi apa situ. Itu dalam Islam, cara dalam Islam. Sebab tu benda ni dah kita masing-masing lah nak balah mana, pilihan kita. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tuhan tak tunjuk jalan kepada orang yang fasik, orang yang tak terima perintah Allah SWT ni. Tuhan tak tunjuk jalan ke dia. Walau dia dekat dengan Nabi sekalipun, Tuhan tak tunjuk. Sungguh Tuhan kata innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad nak tunjuk pada orang tak boleh, orang kamu kasih nak tunjuk tak boleh, tapi aku nak tunjuk pada orang aku kehendak. Tapi Tuhan nak kehendak dalam hidayah dia ni, Tuhan tak sewi pada orang fasik, orang hati jahat, orang tak say kebenaran. Ini tak sama. Kita tengok sikap Umar bin Khattab dengan Abu Jahal. Walau orang itu sama-sama hati mula-mula nak bunuh Nabi belaka, tapi Abu Jahal ni yang nak bunuh Nabi sebab apa? Abu Lahab nak bunuh Nabi sebab apa? Walid bin Mughirah nak bunuh Nabi sebab apa? Sebab ia denda ke Nabi, deki pada Nabi. Ya wasa Nabi ni kat pun payuk dia. Bila Nabi ni naik, dia tak ada pun payuk. Mari sifat hasad dan deki, nak murih. Orang Yahudi pun lah tu juga, Nasrani lah tu juga, nak murih ke Nabi. Bila wasa mari nak murih dengan sebab deki, dengan sebab pun perayuk, tak jalan lah. Nak pergi jadi orang panggil orang molek. Abdullah bin Ubay bin Salul
Dia deki kat Nabi. Orang panggil kad pun payuk dia juga. Pun payuk dia nak boleh di Madinah ni, adik ketua Madinah. Nabi mari orang tak piakik dia akik Nabi. Kemudian pula dia wasa denda kepada Nabi, deki pada Nabi. Nampak orang pakak sokong Nabi belakang tak sokong dia. Wak pura-pura masuk Islam. Tak masuk Islam tak. Zahir yang masuk Islam. Nak tunjuk pada orang kata dia ni tak apa, dia duduk sekali Nabi. Hati dia tak ada nak, sebab dia mari dengan denda, mari dengan deki. Dia tak serupa dengan Umar tak ada deki pun Nabi, dan tak ada wasakat pun payuk ke apa. Tapi yang murih Nabi, benci pada Nabi masa tu, dia pahal kata Nabi ni orang wak pecah belah orang. Wak orang adik-adik pecah belah. Dia dengan adik dia tu pecah belah. Adik seturuk dia kata gapo tak seturuk. Adik ipar dia pun tak seturuk. Bahaya baca sign dulu pada masuk sekali dengan Muhammad, tak selesai dengan dia. Pecah belah keluarga. Pecah belah anak dengan pak tengok. Mus'ab bin Umair ngapak dia saat ni tu, dengan mak pak dia pecah belah. Dia tengok pak orang jahat Muhammad ni. Dia nak murih Muhammad kan orang jahat, batal nak bunuh. Dia faham salah Nabi. Dia faham salah. Bila jumpa Nabi sungguh, tak kali supaya duk faham. Tu dia boleh balik masuk Islam tu. Sebab dia tak ada dendam dengan Nabi. Dan tak ada orang panggil kad pun payuk gapo Nabi, sekadar nak kebenaran ya. Sebab panggil Faruq Umar ni. Orang nak pada kebenaran. Nak beza hak mana benar mana tak benar. Faruq beza. Dia tak sama tu. Tak sama tu. Orang yang kalau ada denda, ada hasad deki, ada gapo, dia fasik dah situ tu. Tuhan kata dia tak tunjuk jalan pada orang bersini. Wallahu la yahdil qauman fasikin. Kalau masuk Islam pun masuk bersini jadi munafik. Karena dia tak lawa. Nak baik tak lawa, jadi baik munafik itu. Tidak jadi sungguh. Dia beza. Kita ni alhamdulillah yang Allah SWT bagi pada kita ni tak ada kena turun modal orang panggil. Mak pak Islam, Allahu Akbar. Sangat beruntung sungguh kita ni. Mak pak Islam tak ada kena turun modal gapo di mari Islam dengan automatik kita ni. Beranak pak jadi orang Islam, Allahu Akbar. Hanya kita saat ni tu. Sebab kita ni beranak pak ni, Tuhan tak jalan betul, duduk sini. Mungkin betul sudah. Tu tak kita dah lah. Kan lagi belok kau ni tak kita dah lah. Tuhan tak pak widi betul dah kita. Mana beranak kita pak tak jalan siratal mustaqim dah. Lah betul dah. Cah duduk situ. Mati tu pak syurga selalu dah. Tak lagi kelain dah kita. Kalau mati celah budak-budak pak beranak syurga dah. Tak lagi kelain dah. Sebab Tuhan tak siratal mustaqim dah kita betul dah. Tapi tak ada arah pandai-pandai kita dengan hidup belok kau ni pergi jalan lain berat. Kalau pergi betul tak apa. Yang lekak sudah pergi betul. Betul dengan mengaji Quran dan sunnah selalu dah betul. Saya ngaji lain dulu kita ni yang dia panggil. Ya kita hajam dah lain dulu tu yang masalah. Agama ni fardu ain wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Fardu. Ilmu saman ni orang panggil harus. Nak ngaji boleh, tak saya ngaji pun tak ada gapo. Bagi kita nak ngaji saat ni tu, kita rasa nak reti ilmu ni ngaji tak ada masalah apa. Tapi agama tinggal tak boleh. Kalau kita pergi ngaji hak lain tinggal agama paling. Pergi ngaji benar harus. Tinggal benar wajib. Salah kita. Salah besar. Itu satu, didik yang salah besar, pergi tinggal hak benar wajib. Gida buat benar haram. Kadang kita ni yang kecil tak ada ngaji agama langsung ke. Tak erti ke apa-apa. Ngaji saman terus. Gida penting benar harus. Benar wajib kita tak pada. Kita kena buat benar wajib habis dulu, lepas tu pergi nak pergi benar harus lah pergi buat pergi. Ngaji gapo tak ada gapo, tak salah apa. Orang ngaji kanisa kalau tak ngaji salah ke? Tak salah. Kata ngaji tauhid salah. Tak ngaji cara semaya salah.
Tak ngaji cara puasa, salah. Tak ngaji cara hidup. Nah, nak bagi kita hidup cara Islam, salah. Tapi tak ngaji biasa, salah tak? Tak salah. Bagi nak nega, ya kena ngaji cara nega. Bagi nak ngajar witiasa, kena ngaji cara witiasa. Tapi bagi kita orang tak ada nak ngajar gapo ni, tak ada apa, tak ada wajib pas itu. Nah, tapi hak ni wajib nak ngaji. Yang kita buat paling sudah. Supaya kita nak ngaji dengan benda mantik, misalnya mantik tak ada wajib pun ngaji. Nah, tapi makrifatullah kena Tuhan ni wajib. Kena Tuhan. Kena Tuhan bukan kena ngaji mantik. Nah, bukan kena ngaji falsafah, kena Tuhan. Ngaji Quran kena Tuhan. Sebab Tuhan royak belaka dah ada Quran, sudah percaya Quran habis, sudah kita. Nah, ada kena hidup mengaji orang panggil benda mantik ni, nak ngaji boleh bukan salah, ngaji tak ada gapo. Tapi ngaji berhenti dulu Tuhan balah mana kena Tuhan ikut dalam Quran, ngaji mantik tak ada apa. Kita kata ilmu mantik salah. Nah, kita nak ngaji boleh tapi kena kita reti. Nah, kita reti dulu, tiap agama dulu. Baru ngaji mantik hak falsafah Yunan, falsafah Greek apa semua tu. Ngaji. Tak ada gapo tu. Cara nak tambah fikir kita, tapi kita kena reti lah baru tak salah. Bagi kita tak reti ya salah. Yang kita kata reti habis. Sebab tak ada orang panggil asas kita nak pergi dia, nak pocok dia. Ini satu benda yang penting dalam hidup kita kena reti. Kita tengok orang panggil sahabat-sahabat Nabi hidup sekali dengan Nabi saat itu. Nah, dia sangat orang panggil cinta kasih pada Nabi lebih pada pia-pia. Tak ada orang hak lebih kasih ke Nabi. Nah, lain pada sahabat-sahabat Nabi tu. Tak ada dia saat itu hidup sekali dengan Nabi, dia boleh rasa Nabi, boleh jumpa dengan Nabi. Nah, memanglah kalau nak banding dengan fuak kita ni, dia tak boleh nak banding lah. Nah, sebab tu Nabi royak kata Imam Abu Bakar ni kan nak banding dengan umat dia semua ni berat hak Abu Bakar lagi, nak banding tak boleh orang duduk sekali Nabi. Nah, maknanya orang panggil sejuta kali dengar tak sama dengan sekali tengok. Mana tu? Sejuta kali tengok tak sama dengan duduk sekali. Abu Bakar duduk sekali Nabi semua dia. Tengok masa hijrah, Nabi pilih dia hijrah sekali dengan Nabi. Duduk dalam gua tu tengok, dia nak pongkan Nabi, kasih Nabi lebih pada diri dia tu mana dalil kata dia kasih diri dia lebih pada kasih Nabi lebih pada diri dia tu. Selain lepas pada ambil batu sumak lubai apa semua kain sumak lubai bimai takut benatai mari ketik Nabi tu, tak ada orang nak sumak apa, tak kaki dia, tangan dia jang di lubai-lubai tu. Nabi dia tidur dah riba dalam gua tu. Orang pandai kasih Nabi, sebab tu dia masuk syurga. Lepas Nabi masuk, dia masuk yang kedua, orang masuk yang kedua syurga dari Nabi tu. Jelas Nabi royak sendiri. Lepas pada dia ni Abu Bakar masuk syurga. Kama dia saat ni Nabi duduk tidur tah riba dia ni, kalau ketik sakit tak nak royak. Kalau ketik anak kita tak nak royak bekok kaki. Nah, ketik di kala mari pak panggil tak seguet sikit habuk diri dia, tak seguet bimbang takut Nabi jaga. Tapi Nabi tahu kata dia saat ni tu sakit, tahu merana air mata dia tu dia mengalir, air mata nak tahan tak boleh. Hak lain dia gerak dia boleh orang panggil boleh tahan habis, air mata nak tahan tak boleh, tu buat sendiri dia kan sebab terlalu sakit, jatuh di atas orang panggil. Nah, muka Nabi saat ni tu hingga siapa Nabi terkejut tengok pak teriak apa. Nah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan wasa duka cita lah, Tuhan bersama kami, Tuhan bersama kami. Tu nak ayat Abu Bakar. Lepas tu orang gitu kata Abu Bakar masuk neraka ni, belah tu Allah hak ni boleh kecek, nak ayat tu boleh kecek, boleh mana tu. Nah, Tuhan sindir dalam Quran mari dah ayat kata idhuma fil ghar, ni dua orang ada dalam gua tu belah mana. Pas kasih pada Nabi dia tu belah mana. Orang masuk syurga Nabi royak lepas pada Nabi. Pas hidup
kata ke dia kufur kok mana pula dah. Ahli neraka tu. Satu kumpulan manusia. Kata Aisyah ahli neraka. Kata boleh benalah tu orang panggil. Allahu akbar. Faham? Orang juga kata dah hang lagi. Orang juga percaya boleh juga. Percaya boleh juga benda tu. Mata tengok Umar Ibn Khattab, tengok Umar. Khulafah pak-pak orang tu mubasyirin bil jannah tu, ya Tuhan jamin masuk syurga saat itu. Suh Nabi elai pada orang ni, 10 orang ni masuk khulafah rasyidin arba'ah, 4 orang. Sejarah kasih Nabi tu Allah tak nak royak buat dia ni. Pak Umar Ibn Khattab sendiri tengok. Umar kasih Nabi ni. Dia kasih Nabi. Masa dia kata Nabi tu mati, malah mana perasaan dia. Nah, bila dia kata Nabi tu mati, qad mat, Nabi tu mati dah. Tibta ya Rasulullah, mati baik Rasulullah. Masa dia panggil, nah Abu Bakar masuk kita tengok dia mati atas riba Aisyah. Tu baik main royak kau ke? Dia tak percaya, orang sebut kata Nabi mati dia tak percaya. Siapa kata Nabi tu mati, dia nak pacung tekak. Tu Umar sebab dia terlalu kasih, terlalu rindu pada Nabi. Wasa kata Nabi nak duduk sekali dengan dia, jadi mari perasaan dia saat itu. Nah, orang dah kasih nak kata dia mati dulu pada Nabi. Jangan dia mati dulu, Nabi tak usah mati lagi, dia mati dulu. Dan Nabi pergi mati dulu pada dia ni, wasa tak boleh nak pergi hala. Hati dia duk nak wasa dia tu kata nak dia mati dulu pada Nabi. Walau Nabi nak kena panuh ataupun Nabi orang mari buat kena belajar mati dia dulu. Nabi sakit pun nak dia ni sakit. Anak cuba boleh nak ambil sakit Nabi boh dia. Nak dia tu mati dulu pada Nabi. Tapi Nabi pergi mati dulu pada dia. Dia tak percaya. Dengan sebab orang panggil terlalu cinta kasih pada Nabi ni, wasa balah tu mari. Dia kata Muhammad mati, dia nak baca tekak. Ni kata dia. Mari dia Abu Bakar. Nah, tu baik mai kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, lah ni Muhammad dah mati dah. Muhammad makhluk seperti kita. Lah ni tu hari dia mati dah, ke rahmatillah dah Muhammad ni, klik pada rahmat Allah. Nah, Muhammad ni, nah mati dah dia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah wahdahu la syarikalah, Allah satu saja, Allah tidak akan mati, hidup selama-lamanya. Hayyun la yamut. Tuhan tu tak mati, hidup selama-lamanya. Ini nak ayat katanya Abu Bakar tu baik mari elah datang member royak pada orang. Nah, talang tu baik mari talang dia orang zaman dulu, zaman mana-mana pun nak royak benda pentingnya naik talang atas member lah. Pak dia benteng mak dia. Nah, talang kata mati dah, Nabi mati dah. Siapa menyembah man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tuhan hidup tak mati sama sekali. Lalu dia watala alaihi al-ayah. Maka dia baca ke atas mereka itu, watala alaihim al-ayah, baca ayat Tuhan kata, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Baru yang mari royak kata Muhammad ni, wa ma Muhammadun illa rasulun, Nabi Muhammad ni tidak benar lain Muhammad ni kecuali dia ni rasul. Dia seorang rasul, bukan dia Tuhan, bukan dia orang panggil orang boleh kekal atas dunia ni. Dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, semacam rasul apa-apa mari dah dah. Mari nya orang panggil nah Nabi ada Idris, Nuh, Saleh kepada semua saat itu. Supaya rasul apa-apa mari dah. Para rasul-rasul apa-apa mari dah ni apa imata dia mati, rasul ni dia mati. Jika dia tu mati, rasul jika dia mati, nah au qutilan qalabtum ala aqabikum, ataupun rasul dibunuh.
mati mata. Nah, au kutila ataupun dibunuh. Macam Rasul dulu tengok kena bunuh. Zakaria Yahya kena sembelih, kena gaji kepala dia dan sebagainya. Rasul hak kena bunuh, Rasul hak mati sakit, Rasul kena bunuh. Bila Rasul tu mati ada kena bunuh. Nah, in qalabtum ala aqabikum, muna paling belakang tak seterima ajaran Rasul kan. Bahawa Rasul ada yang nak turut Rasul, bahawa Rasul mati tak seturut dia. Ni masuk tafuk kita belakang dah. Tak ada jumpa Rasul, tak ada jumpa Nabi. Kita tak jumpa dengan Nabi, kita tak seturut Nabi kan. Nah, in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai, siapa yang berpaling tak seturut Nabi, tak seturut Rasul, tak seturut jejak langkah sunnah Nabi, nah, fala yadurrallaha syai'a, tidak mendarat apa bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada mendarat apa, tak ada pelak apa. Kita berhajat pada nak turut nah sunnah Nabi, kita tahu sunnah Nabi tak ada jadi cedera apa Tuhan. Tak ada mendarat apa Tuhan. Mun tak seturut Rasul aku bila dia tak ada, dia mati mun tak seturut. Itulah mun tak ada cedera apa bagi aku. Tuhan kata. Tapi nah, wa sayajzillahu syakirin, tapi Tuhan nak beri orang panggil pahala kepada orang yang syukur pada Allah SWT. Tapi Tuhan nak balas tempat yang tidur, tempat duduk yang paling baik sekali syurga Allah SWT kalau kita tu turut, kalau kita tu turut Rasul. Kalau kita tak turut Rasul, tak ada cedera apa Tuhan. Kita nah, bukanlah dia berhajat supaya kita turut dia, kita berhajat kena turut dia sebab kita nak duduk tempat molek bila mati esok. Dalam kubur kita nak duduk tempat molek. Di dalam orang panggil nah pada mahsyar kita duduk bilik VIP, tak seduk tengah pada matahari jeka atas kepala, tak sedar kita duduk lemah le aliyo air darah air nanah, tak sedar kita nak duduk le bilik air, nak duduk tempat molek, tempat orang mari sep makan ni, tempat bidadari mari duduk sep kita nak duduk di situ daripada mahsyar, tak sedar duduk tempat hauduh. Dalam kubur nak duduk tempat molek, masuk kubur pak luar kubur kita boleh tahan nak jalan nak duduk. Nah, boleh tengok dan syurga nak hari nak menek nak duduk macam tu kita. Bila panggil lepas pada mahkamah Tuhan pada masa nak masuk dalam syurga Tuhan, tak sedap lah nak ke. Tu kita berhajat benda tu. Bila kita berhajat benda tu, kita kena turut Nabi. Mari siapa situ. Tak turut Nabi tak siapa lah mana pun. Nah, cara nak turut Nabi kena turut mikah Nabi royak dalam hadis dia, Tuhan royak dalam Quran. Yang dia turut ikut sih, nak turut hawa nafsu manusia ni. Wasa kata kadang-kadang manusia wasa betul, benar salah ya wasa betul, benar betul ya wasa salah. Tu bagi manusia. Bagi Tuhan cerak dah, nyata jelas dah dalam Quran hadis Nabi. Hak manusia nak faham salah, faham gapo tu tah dia nak kan, dia faham belah tu. Salah. Nah, tu sebab Tuhan tak ada ukur otak manusia. Otak manusia kata betul, di situ tak tahu betul tak betul lagi. Kita nak serupa dengan hak Nabi, serupa dengan Allah nak, serupa dengan Nabi buat tu hak panggil betul. Lain pada tu tak ada yamin. Hak Nabi tak buat, tak ada pria boleh yamin secara habuk kata betul. Pria nak yamin kata betul kalau hak Nabi tak buat. Hak Nabi buat tu barulah kita yakin kata benda ni betul. Sebab tu kita kena mikir molek, nak kata betul salah kena mikir molek. Ambil ukur dia pada mana, orang panggil tua ciwat daripada mana, ukur dia pada mana kata betul salah. Kena cek dalil molek, dalil sahih tak sahih. Ini satu perkara yang penting dalam hidup kita. Jadi nak ayat katanya tu Nabi, sebab tu Nabi royak kita kata Tuhan ni sangat kesian pada kita. Ala kullukum yadkhul jannah, semua fok kamu Tuhan nak masuk syurga belaka, illa man syarada ala Allah syiradal ba'ir ala ahlihi, kecuali orang terlepas, orang yang terlepas tak sepegah hablillah, orang yang liar dengan Tuhan, sepongan uta liar pada tuan dia dengan Tuhan kok liar. Orang panggil mari semai hayalah salah tak mari, liar dengan Tuhan, lari jauh dengan Tuhan.
Orang suruh panggil mari kaufau tu mari kita bakal mengadap tu tak mari. Mari kita bakal dengar orang panggil nah perkataan tu nak royak gapo dah kita lari. Orang pesening ni tu tak boleh masuk syurga. Sebab orang lari pada tok guru ni nak boleh ilmu jalan mana dak bocor. Bawa tok lugu nampak lari. Bawa tok lugu lalu lari. Orang depan nak. Kelik hari tu. Biasa tak selari tok guru. Pas orang lari dengan Tuhan ni tak boleh syurga Tuhan. Kita nak syurga Tuhan kena masuk dekat dengan Tuhan. Masuk dekat dengan Tuhan ni kena mengadap kalamullah Quran. Kemudian pula kita tahu Tuhan royak gapo kita. Yang kedua pula kita kena mengadap orang panggil kaufau Allah dengan semaya banyak. Baru kita nak dapat syurga Allah SWT. Kita tengok orang panggil sahabat Nabi. Semacam Bilal ni bukan orang ada duit, bukan kaya, hamba Habasyi. Seorang hamba Habasyi. Bukan dalam Islam ni nak masuk syurga bukan kena ada duit. Kita nak beli orang panggil umum besar dan dunia ni kena ada duit. Tak ada duit nak beli tak boleh. Nak syurga tak ada kena pakai duit. Bilal ada duit mana? Tak ada boleh milik harta hamba Habasyi. Duduk orang panggil jadi hamba bagi Umayyah. Masuk Islam, belajar kena roda, kena ambil batu tok atas perut pun ahad Tuhan satu. Akhir sekali dia dikekasih Nabi. Tengok Nabi dia panggil nak pergi masuk jumpa Tuhan. Nabi kata arihna bisalah ya Bilal. Mari kita pergi jumpa Tuhan hai Bilal. Mari kita rehat ke jumpa Tuhan hai Bilal. Mari kita pakpon doikan kaufau Allah tak Bilal. Panggil Bilal. Pakai sesak sekali Bilal ni, tak ada harta, duduk ahli sufah duduk belakang rumah Nabi. Tak ada bini masa tu. Orang tu kebel hak mula-mula duduk bel Allahu akbar depan Nabi. Dekat 10 tahun duduk bel. Hampir 10 tahun. Dia sudah bel panggil as-salah ya Rasulullah, sudah bel. Turun pada bel as-salah ya Rasulullah. Panggil Nabi mari semaya Nabi. Sudah bel dah. Nabi duk sibuk semaya sunat, duk gapo dalam rumah dia. Duk baca Quran dalam rumah dia, dia panggil tu baik mari semaya. Kita nak semaya dah. Bila? Kemudian bila Nabi itu mati, tak boleh nak bel dia, tak boleh nak bel. Goyak kepada Abu Bakar Siddiq, saya nak musafir dah, nak pergi berjihad di negeri Syam. Adakah jihad ni lebih afdal amalan? Abu Bakar tapi dia nak bel pada ni. Kalau saya ada, saya nak bel tak boleh. Dia goyak pada Abu Bakar. Gi bining di Syam, negeri Syam. Duduk boleh setahun 4 tu mikir. Abu Bakar 2 tahun dia pemerintah dia. Duduk setahun 4 tu dia kata mimpi jumpa Nabi. Allahu akbar. Nabi kata aku ni kesik sangat kerana kamu tak mari ziarahku. Bilal. Dia royak itu maknanya Nabi masuk dalam mimpi dia. Orang mimpi jumpa Nabi ni betul sungguh, bukan salah dak. Betul jumpa Nabi sungguh. Dia pusing darah nak ramak, ambil kuda pergi. Royak bini dia tak nak pergi Madinah. Duduk dalam malam tu teriak sampai cerah. Dia dalam raudah sana tu, dia tepi kubur Nabi raudah tu. Duduk situ dia. Pagi Hasan Hussein mari jumpa. Kerana tak dengar suara bel bila. Sebab kami saat ni duduk dengar semua masa tok dia ada tu. Hasan Hussein kata. Masa tu Hasan Hussein dalam umur sekitar 9 tahun 10 tahun gitulah. Kemudian dia pun naik bel. Bila naik bel. Bel Allahu Akbar mula-mula ni dia baru setahun Nabi mati ni. Orang kata Nabi hidup kelak, bakal kata Nabi hidup kelak. Semua orang Madinah tu pakak mari nak sejid dua-dua tahu kerja dia bagi dia pergi. Kuasa kata Nabi bakit semula. Perasaan dia boleh jadi belaka kuasa Tuhan nak bakit Nabi. Dia kerana dia saat itu terlalu cinta sahabat Nabi pada Nabi tu. Kemudian lepas pada tu babel asyhadu an la ilaha illallah. Pakak warung pakak mari habis semua orang biasa dengar suara dia. Suara Bilal tak serupa dengan orang. Biasa dengar suara dia ni, kuasa kata Bilal klik dengan setahun tak baik. Akhir sekalinya dia kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pak ni. Suknya tu nak kata tak boleh. Beriak, nak kata tak boleh.
Kata sekatu ya. Banyak kata tak boleh kata, dia kata tak. Putih sekatu. Orang lain sambung baik dia. Lepas tu bila dia saat itu kelik pergi pada negeri Syam tu, nah duduk tidak dalam cerita dia rekah itu. Nah, berkat dia nak mati ni, isteri dia kata, isteri dia teriak. Dia kata, tak usah teriak lah, dia kata. Nah, dia nak pergi jumpa dengan kekasih ahibah, kekasih dia. Nak pergi jumpa kekasih dia. Nah, kama dia nak jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Jadi bila kita tak mati, nak jumpa tak leh dengan Nabi, dengan sahabat Nabi, sebab kita duduk dunia lain. Kita lah dunia, dia lah barzakh. Bila mati jumpa boleh. Bila mati sesama ahli barzakh, supaya orang duduk dalam dunia lah. Orang duduk dunia saat itu boleh nak kita nak jumpa dengan dia, boleh. Pergilah sama-sama dalam dunia. Orang ni seorang barzakh, orang ni dunia nak jumpa tak boleh. Bila sama dalam barzakh dia jumpa boleh. Kalau kita orang tak salah lah. Kalau orang salah nak jumpa tak boleh juga, sebab dia lego. Tak dunia ni orang dah lego. Saya nak kelak jumpa dengan mak. Mana boleh, tak boleh jumpa, tak lego, biar nak biar tu baik. Saya jumpa saya duk bakak, dak lego, biar nak pergi. Supaya dalam kubur lah tu lah juga. Kalau kita orang baik, orang tidak salah, bolehlah kita jumpa dengan Nabi, dengan sahabat, dengan apa dia semua segala. Tapi kalau kita orang yang salah, mana nak biar nak pergi? Malaikat tak pergi. Kau dak ledong kau dak pukul, kau dak godai dak buh dak api, baru api, dak makan baru api, dak apa? Mana boleh pergi? Nak jumpa dengan dia, dengan mak kita le kubur jumpa tak leh. Dengan ayah kita le kubur jumpa tak leh. Sedangkan tunggu kita le kubur. Ayah kita tunggu kita le kubur. Tok kita tunggu kita le kubur. Nanti nak jumpa dengan kita. Bila kita salah nak jumpa tak leh. Nah, kena orang baik sama baik ya, boleh jumpa. Itu yang Allah SWT rayak pada kita. Nah, ini ayat katanya kita nak jumpa dengan Nabi, kita kena kasih Nabi, nak buat mengikut Nabi. Dan Nabi janji syahadah sutainya pakak boleh jumpa belakang di kolai Nabi. Di situ pak jumpa kolai Nabi. Belum nak masuk syurga jumpa dengan Nabi situ. Syurga dia masuk mesin ni, dia tak masuk mesin darat gitu, dia masuk mesin nak keradaan. Sebab dia luah. Pitu dia baluh pitu saja ni 40 tahun perjalanan ni. Nah, bukan spesifik, masuk sekali gitu. Satu darajat orang masuk sekali. Lepas tu orang yang dung dua pula. Nah, tu nak ayat hak Nabi ayat dalah dia sahih. Lepas tu kita kena orang panggil dalam hidup kita adalah mana pun. Nah, kita kena beriman betul-betul pada Allah dan pada Rasul, kita kena ikut supaya kita nak boleh jumpa dengan orang yang kita kasih. Nah, bila kita mati insya-Allah. Nah, sekarang saja pada hari ini aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.